Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul pada waktu ini, dan saya kira semuanya dalam keadaan bersemangat untuk meningkatkan amal ibadah di akhir Ramadan ini. Suara tak apa dengar ni? Kena pegang. Tak boleh cakap kuat ni, kena spare. Pasal baru 1 hari dah rasa itu dah. Ada 9 hari lagi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Ramadan dah pergi meninggalkan kita 2/3 daripadanya. Maknanya kebanyakan waktu dari Ramadan telah pun berlalu. Walaupun begitu, yang tinggal ni bukanlah saki-baki, tapi yang tinggal adalah yang paling afdal, yang terbaik. Walaupun dah banyak pergi meninggalkan kita, tapi dia sakaratul maut bagi dia. Bateri tak cukup macam mana kat tu. Dengar molek dah. Alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama kita mencontohi mikrofon ini dengan menukar bateri baru masuk 10 akhir Ramadan. InsyaAllah bateri ini tahan sampai Hari Raya, InsyaAllah. Baik, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cerita kita pada pagi ini, pada petang ini, ialah berkaitan dengan 10 akhir Ramadan. Saya sebenarnya ingat sampai 6.30 je, 6.30 kan? Kita pergi setakat mana kita sempat lah, insyaAllah. Ada 3 perkara utama yang mungkin kita boleh sebut pada petang ini. Yang pertama berkaitan dengan keadaan para salafus salih seluruhnya dalam Ramadan. Yang kedua, keadaan mereka di akhir Ramadan. Dan yang ketiga, mungkin tentang Lailatul Qadar. Secara umumnya, Ramadan adalah pesta ibadah bagi orang salih, dan di dalamnya mereka melakukan banyak bentuk ketaatan. Sebagaimana yang kita tahu, apa yang dilakukan oleh mereka selain daripada berpuasa di bulan Ramadan, yang merupakan kewajipan yang paling utama. Yang kedua ialah Ramadan adalah waktu untuk melakukan qiyam, kerana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan Allah juga sebut, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Antara sifat ibadur rahman, pagi tadi pun kuliah di Masjid Mustaqim cerita bab ibadur rahman. Antara sifat ibadur rahman ialah mereka yang tunduk merendahkan diri,
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, bila berjalan di atas muka bumi mereka berjalan dengan rendah diri. Wa idza khatabahumul jahilun, bila orang jahil bercakap-cakap dengan mereka, qalu salama, mereka menjawab dengan perkataan yang baik. Dia tak suka bergaduh dengan orang. Biarlah orang yang nak kata apa, kita kata apa yang kita mampu untuk kata. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan sifat mereka apabila mereka berada di waktu malam, malam mereka dihabiskan untuk bersujud dan berqiyam. Maka qiyam adalah sifat menunjukkan salat. Bangun malam ni bangun untuk salat, bukan bangun untuk makan, bukan bangun untuk duduk di kedai mamak dan sebagainya. Bangun kela. Makan tu cerita tak malam, siang pun kita makan, melainkan di bulan Ramadan. Tapi qiyam di dalam Ramadan, keistimewaannya kita lebih mendekati sifat ibadur rahman. Jadi Allah Azza wa Jalla sangat suka untuk melihat hamba-hambanya melakukan qiyam di dalam bulan Ramadan. Apa lagi yang dilakukan oleh mereka ialah as-sadaqah. Naam, as-sadaqah. Sedekah sebagaimana yang kita tahu di bulan Ramadan, terutamanya waktu nak berbuka puasa dan juga bersahur. Dan para salafus salih dalam Ramadan, perkara ini adalah umum pada mereka. Yang seterusnya, mereka sangat rajin baca Quran di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Yang khusus di akhir Ramadan nanti kita sebut. Dan sifat mereka dalam di akhir Ramadan dengan Quran ni dua. Yang pertama, mereka suka membanyakkan bacaan. Bukan sekadar baca, tapi suka baca banyak. Berapa boleh baca, itu terpulang. Kalau ada yang khatam 2 malam 1 kali, ada yang khatam 1 malam 1 kali, ada yang khatam mungkin 3 malam 1 kali. Itu terpulang kepada kemampuan masing-masing. Kita kalau mampu sebulan Ramadan 3 kali tu dah hebat dah. Tapi nak dapat yang tu pun dah payah dah. Banyak teori tu, banyak dah ngaji ni. Ustaz tu mari royak lagu tu, ustaz ni mari royak lagu ni, royak semua. Tapi dari sudut praktikalnya, itu yang paling mencabar sekali. Jadi kita ambil masa. Kalaupun kita tak mampu nak baca banyak khatam, mampulah untuk banyak masa dengan Quran. Apa maksud banyak masa dengan banyak khatam? Kita mungkin tak lancar bacaan, sehingga bila kita baca nak dapat khatam 1 kali, kalau boleh 1 hari 1 juzuk tu pun dah mujur dah. Tapi oleh kerana kita tak mampu nak baca banyak, kerana kemampuan kita terbatas, maka habiskanlah banyak masa dengan Quran. Walaupun kita tak mampu khatam sebagaimana orang lain 3-4 kali sebulan Ramadan, tapi dalam 1 hari 3-4 jam kita duduk dengan Quran, itu adalah satu perkara yang baik. Jangan sampai kita tak mampu khatam melemahkan semangat kita dengan Quran. Walaupun kita tak mampu baca banyak, kalau kita mampu habiskan waktu yang banyak dengan Quran, itu adalah satu benda yang sangat baik. Hari ini saya baca di Masjid Mustaqim, kita buat program dengan muslimin pun dijemput hadir, dan alhamdulillah ramai juga di kalangan kaum muslimin. Tu yang suara tu nak kena spare tu, baru hari pertama tu rasa nak serak-serak dah. Nak jadi imam lagi, nak kena kuliah lagi, nak baca Quran lagi. Jadi datang lepas daripada kuliah tadi, lepas baca Quran, kita baca baru sampai tak habis lagi juzuk 2. Datang seorang sahabat, dia kata, saya nak ucapkan bukan jutaan ustaz, berbilion terima kasih. Sebab apa? Saya kalau baca sendiri, saya tak pernah sampai pun juzuk 2. Kita ni dari sudut semangat belaka, tapi dari sudut hakikatnya kita tepuk dada tanya iman.
Yang ni orang yang ahli masjid dah. Saya tak kata dia bukan ahli masjid, na'am. Tapi kemampuan manusia terbatas. Ada orang mampu baca macam peluru, laju. Dia kalau nak dapat satu juzuk 20 minit, setengah jam main-main ya. Ada orang 1 jam dapat satu juzuk. Ada orang dia kata seumur hidup saya tak baca lagi sampai juzuk 2 lagu ni. Sebab mungkin baca ayat-ayat lazim ya yang dia mampu, yang dia ingat tu pun diulang-ulang. Alhamdulillah. Sebab tu saya katakan, kalau kita tak mampu baca banyak dari Al-Quran, habiskan masa yang banyak dengan Quran. Kerana para salaf, mereka sangat menekankan kathratu tilawatil Quran fi Ramadan. Satu. Yang kedua, sifat mereka adalah banyak menangis dengan Al-Quran. Mereka adalah orang yang banyak menangis dengan Al-Quran. Bila baca Quran, dia menangis. Dan penghulu kita dalam masalah ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran depan Nabi. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Mas'ud kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkan aku nak baca Quran kepada kamu sedangkan Quran tu turun pada kamu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Aku suka baca Quran daripada selainku. Aku dengar Quran. Jadi ada waktu Nabi dia baca Quran sendiri, ada waktu dia suka untuk orang baca kepada dia, supaya dia boleh mentadabbur maknanya, atau mungkin memberi syariat kepada kita. Dua-dua pun boleh. Kalau kita muslim, kita tak mampu nak baca Quran, kita duduk dalam majlis orang baca Quran pun okeylah. Okey? Sebab kita tahu kemampuan kita terbatas. Baik. Jadi bila Nabi SAW kata begitu, Abdullah bin Mas'ud pun baca. Dia baca surah An-Nisa sampai kepada ayat Quran, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kemudian Nabi pun menangis. Nabi kata hasbu. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup. Abdullah bin Mas'ud bila tengok Nabi SAW pada waktu tu, Nabi mengalirkan air mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para salafus salih lain, ahlus suffah, bila turun ayat Quran, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah dari perkataan ini kamu rasa ta'ajub dan kamu tertawa tidak menangis? Allah Ta'ala kata kamu ketawa boleh tapi tidak menangis. Ahlus suffah menangis bila turun ayat ini, kerana mereka takut bahawa ayat itu turun untuk marah kepada mereka bahawa mereka baca Quran tapi mereka masih tertawa. Jadi kita kata kita ni lagilah banyak benda lagi yang kita kena muhasabah dalam soal membaca Al-Quranul Karim. Kita ada grup, alhamdulillah, Quran Daily pun ada, tapi itu lebih kepada tadabbur maknanya. Kalau boleh dalam akhir Ramadan ni kita banyakkan baca Quran, baca Quran. Dan saya perhatikan masih banyak ruang-ruang yang perlu diperbaiki dalam soal hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran, banyak sangat ruang yang perlu diperbaiki. Kalau kita cek bacaan kita masing-masing, sebenarnya masih banyak ruang yang perlu kita perbaiki. Walaupun kita orang yang sangat rajin datang kuliah. Kita ni orang rajin datang kuliah, naam. Pagi, petang, siang, malam kuliah, live streaming lagi. Betul, alhamdulillah. Itu satu benda yang baik. Bukan kita nak condemn, dah. Kita nak puji. Tetapi dalam sudut-sudut yang tertentu, manusia ni tetap sifat dia tak sempurna. Kerana kita kena
sama-sama bantu sama-sama lain. Jadi saya ajaklah tuan-tuan yang rasa boleh baca Quran, datanglah duduk iktikaf di masjid, kemudian baca Quran. Yang rasa tak mampu, kami di Masjid Al-Mustaqim buat program untuk talaqi, bantu orang baca Quran. Maknanya kita baca, memandu orang untuk baca Quran. Baca sekerat, sama-sama baca. Baca dua, baca sikit, sama-sama sambung. Jadi lebih kepada tadarus. Ada yang kata tadarus dengan tadabbur dan sebagainya. Khilaf dalam bab baca Quran ni, khilaf cara saja. Maksudnya semuanya sama, adalah untuk kita hidup dengan Al-Quran. Sama ada nak baca ramai-ramai, nak baca sendiri-sendiri. Saya katakan dalam masalah ni, perkara ini adalah luas, fihi si'ah. Maknanya kalau kita mampu baca seorang-seorang dan lancar, paling banyak, itulah yang paling baik. Tapi kalau kita dengan seorang-seorang jadi tak semangat, kita nak supaya orang baca Quran, jadi kita pakat 2-3 orang untuk sama-sama, aku baca, mu dengar, mu baca, aku dengar, boleh. Ataupun kita buat oleh kerana orang ni dia tak mampu baca Quran, kita buat seorang pimpin bacaan, kemudian orang lain ikut. Buatlah. Setiap orang buat dalam kemampuan dia. Kalau dia rasa dia boleh baca sendiri, kita kata itulah yang paling baik, yang paling afdal. Duduk baca Quran, satu hari dapat 10 juzuk, 5 juzuk, 3 juzuk, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak mampu, dia kembali darjat yang bawah sikit, mungkin dia perlu kepada bantuan baca ramai-ramai. Darjat yang paling bawah sikit, mungkin kepada ada pemimpin yang baca ikut Quran. Itu terpulang kepada masing-masing. Bukan waktunya untuk kita kata, oh benda ni patut buat macam ni, benda tak. Kalau kita mampu buat yang terbaik, buatlah yang terbaik. Boleh. Hiduplah dengan Al-Quran. Baik, apa lagi yang dilakukan oleh para salafus salih? Al-i'tikaf. I'tikaf, na'am, terutama pada akhir Ramadan. Terutama pada akhir Ramadan. I'tikaf ni cerita yang senantiasa diulang-ulang. Tadi pun ada orang tanya, dia iktikaf di masjid, kemudian nak datang dekat M-Kobar ni, macam mana hukum dia? Nah, dan dia kata, ustaz pergi M-Kobar, saya iktikaf dah, nak pergi masjid juga, nak pergi dengar juga ustaz. Dia kata, apa hukum ustaz? Putus dah iktikaf kita. Saya kata, iktikaf yang paling sempurna masuk 21 Ramadan, keluar malam raya. Jadi itu yang paling afdal. Dia pun senyum, dia kata. Dah memang dah keluar dah ni ustaz, nak buat macam mana? Dah keluar dah, tak apalah tu, marilah kat M-Kobar dah. Melainkan tak keluar lagi. Kalau tak keluar lagi, nak ambil yang paling afdal tu, jangan keluarlah. Dah ni keluar dah tadi, masuk pula tengah hari semalam tak tidur dah. Jadi tak apalah, mari kat M-Kobar ni. Maknanya kita katakan tadi, fattaqullaha mastata'tum. Kaedah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah ialah sekadar kemampuan. Bagi orang yang mampu iktikaf sepenuh masa, masuk 21, keluar malam raya, Allah, tuan-tuan, tu adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat besar. Siapa pernah buat begitu dalam banyak ramai-ramai ni? Hak mana ni? Hak singa ahli sunnah belaka ni. Dalam ramai-ramai ni, siapa pernah masuk 21 balik malam raya? Kalau tanya soalan kita balik, siapa tak pernah? Jawab belaka rasanya. Sebab memang payah. Fattaqullaha mastata'tum. Sebab tu saya kata, siapa yang tak mampu buat penuh, jangan tinggal semua. Betul lah, kalau kita tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabi, itu memang tempat-tempat yang kita tengok orang buat skala penuh. Masuk tu bawa habis segala kelengkapan. Bawa bata, bawa tilam tu tak ada lah, bawa selimut, bawa bekal. Masuk tu malam 21, keluar malam raya. Kita putus hubungan dengan dunia. Putus sungguh. Waktu saya mula-mula sampai di Madinah dulu, tahun pertama, abang-abang masa tu baru kita tahu ibadat iktikaf. Zaman dulu mana kita pernah buat, tak pernah tahu pun. Tapi bila abang-abang ajak, jom kita pergi iktikaf, saya berkata okey, kita set up. Mana nak pergi? Kita pergi yang paling baik, Masjidil Haram. Masuk, berambak tu, berkejar dengan polis tu nak masuk. Bukan senang-senang nak masuk.
Buat masuk beg tu, dia memang benar iktikaf, tapi nak berkampung dalam masjid, dia tak bagi juga. Bawa barang banyak-banyak, bawa ala kadar. Kita ni habis tu daripada Madinah musafir dah, nak bawa beg masuk, takkan nak tinggal, nak sewa hotel tinggal beg, kita duduk dalam masjid. Tak jadi. Hotel sewa saja, kita bukan bajet banyak sangat. Jadi semuanya nak masuk dalam masjid lah. Seluduk main, kena merambat pintu ni, tak boleh pergi pintu tu, pintu ni, tak apalah, masuklah. Dengan batu abang-abang senior tu masuk. Jadi iktikaf. Masa tu zaman telefon pun tak canggih macam lah ni. Jadi tak ada masa, tak ada kerja, melainkan sibuk. Masa tu lah berkenalan dengan orang Taif. Sembah, ingat lagi sembah ada kawan saya kata, dia sembah dengan orang Taif. Dia duduk ceritalah pasal kebaikan dia begini. Lepas tu sambil-sambil tu sahabat ni ajak bersyukur. Dia kata kita kena syukur, terutamanya kamu lah orang Taif, nasib baik Nabi dulu tak doa mu hancur, kalau tidak mu pun tak ada dalam mana, dia kata. Berkenalan waktu duduk dalam Masjidil Haram. Tak apalah, kita pun sembang. Sapalah malam raya nak keluar. Siapa keluar malam raya, tengok penuh. Orang duduk tunggu tepi jalan, tengok dengan kampik-kampik beras yang kecil-kecil. Benda yang kita tak pernah tengok. Rupa-rupanya malam tu dia zakat fitrah. Beli beras, orang-orang fakir miskin ni malam raya adalah malam pesta. Dia keluar duduk di kawasan utama untuk tunggu orang bagi zakat. Sebab dia tahu tempat mana dia dapat zakat. Jadi dia keluar, orang miskin keluar, duduk tepi-tepi jalan. Mana tempat orang jual beras, di situlah ada orang miskin. Orang beli je, saya nak beli zakat berapa orang? 3 orang, 3 guni kecil. Dia dah siap packing satu sok. Beli je, orang miskin mari, aku nak ambil. Kadang-kadang tu orang dia miskin, punggah beras dia. Kita ni jual tak? Dok, ni beras aku ni. Banyak dah ambil. Tak apa, muka dia asnaf. Kadang-kadang habis tu malam tu balik raya bawa 1 helak penuh beras. Bekalan dia untuk beberapa bulan lepas dia tu. Tak apa, tak ada masalah sebab dia memang asnaf pun. Tapi satu situasi yang kita tak pernah tengok. Sebab apa? Mereka hidup dalam keadaan begitu. Kita kan mazhab Syafi'i. Patutnya lagu tu juga. Beli beras tu bagi. Sebab dalam mazhab Syafi'i asal dengan beras, dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab zakat fitrah ni saya suka untuk kita ambil beras beli bagi terus. Sebab kadang-kadang dalam sudut duit tu kita pun tak tahu bila dia diberikan. Sebab dia bersifat ada jadual dan sebagainya. Ada pun zakat-zakat lain tak apalah kita beringan-ringan. Tapi dalam masalah zakat fitrah dia mesti dikeluarkan sebelum daripada solat raya. Jadi sebab tu kita tengok dalam sudut tu, masya-Allah. Tak apa lagi. Yang saya nak cerita benda lain. Saya nak kata bahawa kita putus daripada dunia luar. Keluar dengan abang-abang senior. Kata macam mana? Kita ni nak raya mana esok? Saya kata kita ni tak wajib raya perantauan. Jomlah kita balik Madinah. Boleh jumpa kawan-kawan. Sini kita tak ada member, nak beraya dengan siapa? Baru siapa? Tahun pertama. Okeylah, abang sini berkata, okeylah, set lah kita raya, klik raya Madinah. Malam tu juga ambil tiket, pergi ke Madinah. Siapa-siapa Madinah, muka telefon tak ada. Rupa-rupanya orang Madinah pakat pergi Jeddah belakang. Orang Madinah pergi pakat Jeddah belakang. Pokok student lah, rumah pelajar tu pakat duduk Jeddah belakang. Jadi tinggallah hok geng-geng hok baru balik ni duduk sunyi terkebir-kebir. Dia pagi raya tu dah maya raya, lepas maya raya masuk Maggi, lepas tu tidur lah. Tak ada nak raya mana. Tapi kisah tu mengingatkan betapa itulah sifat iktikaf, sebab kita terputus daripada hubungan dunia luar. Kita tak tahu pun cerita. Mereka pun kita tak ambil tahu pun masalah. Dia nak pergi Jeddah, kau dia nak pergi mana, apa dia nak buat, raya mana. Kita tak fikir. Melainkan lepas kita keluar daripada tu, kita rasa Masya Allah, iktikaf itu adalah satu sunnah yang sangat-sangat istimewa. Siapa boleh cuba dia sekali tu, dia akan rasa manis sehingga dia nak cuba banyak kali. Sehingga bila kita keluar daripada iktikaf, kita rasa seperti orang yang bateri tukar tadilah. Macam cah bateri baru. Itulah kemanisan dia. Sebab tu kalau boleh, kalau mampu, kita habiskan masa yang banyak untuk beriktikaf.
Tu kalau tanya Ustaz Faiz, ahlan wa sahlan, dia lagi banyak pengalaman ni. Nah, kalau dengar cerita dia lagi banyak lah. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkaitan dengan iktikaf, kemudian banyakkan zikir dan doa serta istighfar, pun kita dah sebut banyak kali dah. Sebab itu dalam soal istighfar ni, saya suka untuk mengingatkan, walaupun kita banyak kali, dan tuan-tuan pun banyak kali dia dengar kuliah saya, kadang-kadang jumpa Mustaqim pun orang ni lah, jumpa M-Kobar pun orang ni lah, jumpa kat mana-mana pun ni lah juga. Jadi tak apalah, saya ingatkan diri saya betapa kita kena tahu kita suka buat apa yang Allah suka untuk kita buat. Apabila kita tahu apa yang Allah suka, boleh slow sikit aku sejuk. Kalau tutup pun tak apa. Tutup dulu. Apabila kita tahu apa yang Allah suka, maka kita pun rasa seronok kita nak buat benda yang Allah suka. Betul tak? Macam kita suka, kita tahu, kalau orang perempuan dia tahu suami dia suka makan apa. Jadi bila dia masak apa yang suami dia suka makan, dia rasa seronok dan bahagia. Tambah-tambah pula bila dia masak suami dia makan, tengok lalu selera pula, alhamdulillah, rasa seronok. Anak-anak payah nak makan, tambah-tambah bangun sahur. Bangun sahur payah dah nak makan. Kita pun nak suruh dia makan, kita tanya, adik nak makan apa? Kita masak apa yang dia suka makan, tengok-tengok bangun sahur dia makan habis, licin. Alhamdulillah, seronok. Dan kita seronok dapat buat apa yang dia suka. Persoalannya itu muamalah kita dengan manusia. Apa yang Allah suka ni kita tahu ke tak tahu? Di akhir Ramadan, apa yang Allah suka? Dia terkandung dalam doa yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah tanya, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, nak baca apa? Lalu kata Nabi SAW, katalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perkataan tuhibbul afwa, ya Allah, engkau Tuhan yang suka memaafkan. Allahumma innaka afuwun, engkau Tuhan yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka memaafkan, suka kepada kemaafan. Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Azza wa Jalla suka mengampunkan dan suka memaafkan. Sebab itu Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba lebih daripada lelaki yang jumpa unta dia yang hilang. Hadis yang masyhur kita tahu. Maknanya Allah Azza wa Jalla sangat suka kepada keampunan dan kemaafan. Jadi bila kita tahu Allah suka mengampunkan, Allah suka memaafkan, maka kita memperbanyakkan istighfar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, para malaikat, sifat paling umum dia juga kita katakan mereka bertasbih kepada Allah. Bukan sekadar para malaikat, sekalian yang di langit dan bumi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Dan saya dah sebut banyak kali perkara ni, tentang kebanyakan atau perkataan yang Allah paling suka ialah tasbih. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Azza wa Jalla, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan sekalian yang berada di dalam semuanya. Sekaliannya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih kepada Allah. Tidak ada benda melainkan dia bertasbih kepada Allah. Daun tasbih, batu bertasbih, langit bertasbih, burung bertasbih, guruh di langit bertasbih.
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu je tak tahu dan tak faham tasbih mereka. Sebab apa mereka bertasbih kepada Allah? Sebab Allah paling suka orang bertasbih kepadanya. Nabi SAW kata, ahabbul kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Sebaik-baik perkataan yang Allah paling suka ialah kalimah subhanallahi wa bihamdihi. Dan Nabi kata juga, dua kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ni banyak, sehingga para malaikat banyak juga bertasbih. Tapi selain daripada tasbih, malaikat juga sabit daripada mereka beristighfar kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sebut, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para pemikul arash Allah, yakni malaikat yang pikul arash Allah, wa man hawlahu, dan malaikat yang ada sekeliling dia, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfirun, dan mereka juga beristighfar. Malaikat, kerana dia tahu Allah Azza wa Jalla suka mengampunkan, lalu malaikat beristighfar. Cuma malaikat tak istighfar untuk diri mereka sebab malaikat tak ada dosa. Malaikat ni bukan mukallaf. Apa maksud mukallaf? Yang disyariatkan kena buat dan ada dosa, ada pahala lah. Malaikat ni bal ibadun mukramun. Dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ibadah. Dia tak reti buat maksiat sehingga dia tak ada dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, dia tak pernah ingkar bermaksiat kepada Allah, tak pernah, mustahil, sebab dia dicipta untuk ibadah. Yang buat maksiat ni kita, manusia, yang diciptakan oleh Allah untuk diuji. Sehingga Allah bagi kepada kita wahadainahun najdain. Kami bagi tunjuk kepada dia dua jalan. Sama ada nak baik pun Allah bagi, nak buat jahat pun Allah bagi. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah bagi pilihan tu pada mukallaf. Malaikat tidak. Tapi oleh kerana malaikat tahu Allah Azza wa Jalla suka mengampunkan dan dia juga sayang kepada orang yang beriman, malaikat beristighfar bukan untuk mereka tapi untuk orang-orang yang beriman. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar untuk orang yang beriman. Mereka kata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Surah apa dah? Surah Ghafir. Surah Ghafir. Ayat nombor, siapa ingat? Tanya anak murid, kamu anak murid tahu pada start ni. Surah Ghafir. Ya. Ayat nombor 7. Ayat nombor 7. Siapa teka tepat tadi, dia boleh buka bahasa awal. Kalau nak lah, kalau tak sirat sama orang lain juga lah. Istighfar, malaikat tolong istighfar. Jadi kalau kita tahu sifat Allah tuhibbul afwa, Allah suka memaafkan, sehingga malaikat pun beristighfar kerana kemuliaan istighfar. Istighfar ni sangat mulia. Dia bukan milik orang lain selain daripada orang Islam. Orang Islam je boleh istighfar. Lain daripada Islam tak payah istighfar lah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum. Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk golongan munafik, istaghfir lahum, kamu istighfar untuk mereka. Aw la tastaghfir lahum, atau kamu tak istighfar.
In tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau kamu istighfar untuk mereka 70 kali. Siapa yang istighfar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau Nabi istighfar untuk kita sekali cukup dah. Ya Allah ampunkanlah dia. No, Nabi doa begitu, cukup dah. Tapi orang munafik, Allah Ta'ala kata, in tastaghfir lahum. Kamu wahai Muhammad kalau istighfar untuk mereka berapa kali? 70 marratan, 70 kali. Apa jadi? La yaghfirallahu lahum. Allah tak akan ampunkan mereka. Malah datang larangan daripada Allah Azza wa Jalla untuk istighfar bagi orang musyrikin. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah bagi nabi dan orang yang beriman untuk beristighfar bagi pihak orang musyrikin, tak boleh. Walau kanu uli qurba, walaupun dia adalah keluarga terdekat. Walaupun dia keluarga terdekat. Kalau dia ayah dia belum Islam, meninggal dalam keadaan musyrik, seorang anak dia tak boleh doa minta ampun untuk ayah dia. Kalau meninggal dalam keadaan musyrik, sebab Allah larang. Hatta kalau dia istighfar, dia salah dan tidak akan diampunkan orang yang diistighfarkan kepadanya. Sebab apa? Istighfar, keampunan adalah hak keistimewaan Allah bagi kepada orang yang Allah sayang, Allah suka. Kita kalau balas dengan orang yang tak baik dengan kita nak maaf. Contoh lah tu. Kemaafan kita pada orang yang istimewa, kita bagi. Saya kalau dengan dia tak apa, buatlah apa, saya tak marah dengan dia. Sebab dia kenal saya siapa. Contoh dah kita dengan manusia. Tapi kalau dia ni tak hormat kat orang ni. Dia ni biadab lama dah. Orang royak pun tak dengar. Dia kalau buat salah, saya tak akan maaf sampai bila-bila. Pernah tak kita dengar manusia cakap gitu? Tu baru manusia. Dosa paling besar ialah dosa dengan Allah. Orang buat syirik dengan Allah, inna syirka la zulmun azim. Patut dan padan, malah layak untuk tidak diampunkan oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau orang itu orang Islam, sejahat mana pun dia tetap kenal Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan, maka Allah bagi keampunan kepada dia kalau dia minta dengan Allah, dan kalau Allah berkehendak untuk mengampunkan dosa dia. Jadi kita ada hak istimewa, cuma kita yang jarang guna. Kita ada hak istimewa, tapi kita yang jarang guna. Orang lain kalau Nabi istighfarkan dia 70 kali pun Allah tak ampunkan. Tiba-tiba datang tawaran Ramadan dengan keampunan yang banyak, tapi kita yang tak minta ampun. Macam mana cara nak minta ampun? Doa yang paling baik di akhir-akhir Ramadan ni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun astaghfirullah. Ataupun Allahumma ighfirli. Doa lah, tak ada masalah. Bangun tengah-tengah malam tu, dalam tahajud kita, dalam sujud kita pun kita boleh doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doakan istighfar. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang kedua saya nak sebut tentang akhir Ramadan ni, bagaimana para salaf salih pula. Yang tadi umumnya, secara umum Ramadan dengan mereka. Tapi para salafus salih dalam bab ni, kebanyakan waktunya mereka akan pergi bertumpu kepada dua bentuk ibadat dalam banyak-banyak tadi, iaitu yang pertama Quran, atau yang pertama qiyam, yang kedua Quran. Malah qiyam dan Quran boleh digabungkan. Itu istimewanya dua ibadat ni. Kalau kita baca Quran, bangun pagi malam nak baca Quran, Allah, sambil-sambil duduk mengguk gitu, mengguk. Betul tak? Pernah tak? Apa kita buat? Kita bangun berdiri. Naam, bangun berdiri. Kita ubah posisi bangun berdiri. Tapi di saat kita bangun berdiri, rugi kalau kita berdiri saja-saja. Kita gabungkan qiyam dan qiraah. Bangun, tuan-tuan, telefon ada, Quran ni pun ada. Apa yang sebab tu dia kata an-niyah tijarah ra'su malil ulama. Niat adalah modal perniagaan para ulama. Kita tengah berdiri baca Quran pegang begini kan, tak ada apa, kita tutup kejap,
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, buka Quran. Sambil berdiri tu. Sampai kita rasa letih penat, baca setengah juzuk. Allahu Akbar, rokok, sujud, duduk 2 sujud, rehat sekejap, sujud lagi, duduk lama berasa hilang letih, kemudian kita bangkit balik tidur, baca Fatihah, sambung. Istimewanya qiyam dengan qiraah dia boleh digabungkan. Sebab tu kita tak pelik bila para mereka dulu kita kata bila masa dia baca Quran, bila masa dia salat. Lah, dia khatam dalam salat dia. Dia khatam dalam salat dia. Jadi kalau kita Quran ni dia boleh, keutamaan para salafus salih di akhir Ramadan, Quran, qiyam, 2 perkara. Kalau kita mampu, kita nak salat sendiri, bangun awal ataupun lepas habis dah, ya, qiyam tu habis dah, imam dah witir, tapi witir kita awal, kita ada masa mungkin lepas kita sahur ada setengah jam lagi nak baca Quran, boleh. Nak duduk pun boleh, tapi kita rasa mengantuk, kena berdiri, qiyam, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca sambil biasa. Cuma jangan duduk melompat, jangan duduk gerak macam, tak lah. Nah, baca Quran duduk begini, baca Allahu Akbar, duduk Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab salat sunat ni dibina di atas keringanan, at-takhfif. Salat sunat dibina di atas keringanan. Kalau kita tak ada uzur nak duduk, boleh ke tak? Boleh. Berasa letih, tengah-tengah lenguh berdiri, malah nak rokok lagi. Aku nak 1 rakaat 1 juzuk, tapi lenguh dah. Duduk dulu sekejap, duduk lah. Tapi sebab tu saya kata an-niyah ra'su malil ulama. Bila seorang alim dia tahu apa istimewanya qiyam, dia tak batalkan niat salat dia. Dalam hati dia, dia sedang bersalat, dia sedang berniat untuk salat dan dia masih dalam salat, sehingga orang nak tegur pun dia tak cakap, dia tak apa. Sebab apa? Dalam salat ada benda yang istimewa. Apa dia? Ada takbiratul ihram. Apa istimewanya takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah perkara yang menutup pintu-pintu dunia daripada kita. Bila kita Allahu Akbar, kita nak cakap tak boleh dah. Kita nak pandang kiri kanan pun tak boleh dah. Kita nak pergi jalan-jalan tak boleh dah. Sebab kita kunci pergerakan kita dengan salat. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, pak, kita berada dalam satu kondisi di mana kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap perkara yang berlaku pada kita waktu itu dinilai sebagai salat. Kita lenguh, kita duduk, berasa kuat, kita bangun pula. Kemudian sampai waktu kita rasa tak apalah, cukuplah 2 rakaat je aku nak semayang pagi ni, tapi 2 rakaat surah Al-Baqarah je nak baca. Macam apa? Salat istisqa atau salat gerhana. Nah, kalau kena tu padang bekak kaki lah. Cabut lutut dah kata. Lepas tu setakat tu sekali dah ustaz pandai dak dah. Baik. Para salafus salih, saya katakan tadi bahawa mereka menggabungkan dua keutamaan ni, itu salat dan juga baca Quran, dan digabungkan sekali. So bila kita nak pahala lebih, gabunglah. Tengah baca Quran kita niatkan salat, baca Fatihah, kemudian sambung baca Quran. Kemudian berasa letih, sambil duduk pun kita nak duduk, sambil duduk nak semayang, aku kira niat salat tapi tengah duduk, boleh tak boleh? Dah tengah duduk gini, duduk dalam sah ni, dah tengah-tengah baca Quran, aku salat lah, tak berdiri, tengah duduk baca gini, duduk berselak, aku niat salat. Sebab apa? Takbiratul ihram. Sebab dia bukan main-main. Bila dia takbiratul ihram, dia tak boleh keluar melainkan dengan salam. Macam orang ihram di Mekah ni, bila dia masuk dalam ibadat al-ihram, dia tak boleh keluar melainkan dengan tahallul. Salat ihram. Dengan ihram kita tak makan, tak minum, tak cakap, tak gapo. Kita diberi pahala selama kita dalam kondisi munajat kepada Allah Azza wa Jalla.
Mungkin tuan-tuan pernah dengar apa yang saya sebut sebagai pahala mudah dalam ihram. Pernah dengar? Pernah? Kita bila kita buat ihram, kita buat umrah, kita jadi tetamu Allah, betul tak? Bila kita jadi tetamu Allah, bukti dia kita kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maknanya kita sedang menyahut seruan Allah, jadi kita adalah tetamu Allah. Bila jadi tetamu, patutnya tetamu dapat hak istimewa lebih daripada orang yang bukan tetamu. Betul tak? Yang dijemput patut ada hak yang istimewa lebih daripada yang tidak dijemput. Betul? Macam saya dijemput khas, maka duduk atas kursi. Tuan-tuan jemputan umum, maka duduk bawah-bawah dulu. Lepas ni kita tukar pula, saya duduk bawah, tuan-tuan duduk atas kursi. Tak ada masalah. Cuma kita katakan bahawa bila ada jemputan, maka dia dilihat ada keistimewaan. Tiba-tiba orang yang jadi tetamu Allah tak boleh pakai pakaian cantik, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Kenapa? Dia lagi susah daripada orang yang tak jadi tetamu. Kita kata kalau lagu ni baik aku masuk Mekah tak niat ihram, aku masuk boleh pakai baju biasa, lagi cantik minyak wangi boleh pakai. Dah, sebab Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk memberi pahala mudah kepada hamba-Nya. Apa maksud pahala mudah? Dalam perintah ada dua. Perintah ni satu suruhan, yang kedua larangan. Suruhan kena buat sesuatu, larangan kena tinggalkan sesuatu. Antara buat sesuatu dengan tinggalkan sesuatu, mana mudah? Tinggalkan lebih mudah daripada buat. Betul tak? Meninggalkan sesuatu maknanya tak buat apa-apa, itu lebih mudah daripada kena melakukan sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla suruh kita banyak tinggalkan dalam waktu ihram, supaya ibadat kita tinggal tu banyak dan dia mudah. Jadi selama orang duduk dalam ihram, dia dapat pahala. Tak pakai pakaian berjahit, tak pakai minyak wangi, tak potong kuku, tak potong rambut. Walaupun dia dalam bas tu sedang tidur. Tapi kalau Allah datang dengan perintah kena talbiyah. Talbiyah ni berapa lama boleh talbiyah? 40 minit, 1 jam. Kemudian tukar zikir labbaik Allah tu tak jadi labbaik Allah dah. Jadi kerah-kerah dah lepas pada tu. 10 minit je. 10 minit. Saya bagi maksimum 1 jam tu. Tapi kalau ibadat tinggal, selama perjalanan 8 jam, kita tetap dapat buat. Sebab apa? Ibadat tinggal lebih mudah daripada buat. Itu istimewanya ihram. Apabila seorang dalam salat, dia bukan sekadar dapat pahala bacaan salat dia. Kerana dalam salat dia dilarang bercakap. Dalam salat dia dilarang makan, dilarang minum, dilarang bergerak-gerak, perkara yang membatalkan salat dia. Selama dia jaga perkara tersebut, maka dia mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya katakan sekali lagi, an-niyah ra'su malil ulama. Niat adalah modal perniagaan para ulama nak mendapatkan pahala dengan Allah Azza wa Jalla. Di akhir Ramadan, bila kita duduk sela baca Quran tu, kita angkat takbir Allahu Akbar, kita boleh niat untuk salat, boleh. Tapi yang terbaik ialah kita qiyam. Qiyam itu yang paling utama sekali. Kita letih, mengantuk dan sebagainya, kita bangun, kita Allahu Akbar, pegang Quran, baca. Tak ada masalah. Baik. Bagaimana sifat para ulama dulu dalam masalah menghidupkan akhir Ramadan? Wa kanu yahtammuna ma'as salati bil Qur'anil Karim. Para salafus salih dulu, mereka ni sangat menitik beratkan bersama salat dengan Al-Quran Al-Karim. Okey. Terutamanya kita dahulukan dengan salat. Okey.
sebahagian mereka bukan sekadar salat saja. Maknanya sebagaimana kata disebut oleh bahawa Ayyub As-Sikhtiyani pada malam 23, malam 24 dia akan mandi, dia akan pakai baju baru untuk bersiap-siap qiyam dalam keadaan yang baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia pada malam 24 dia mandi, kemudian dia pakai minyak wangi, dia pakai baju yang baik, izar dan rida, dan dia pakai pakaian di waktu malam untuk ibadah apa yang dia tidak pakai pakaian di siang untuk dia buat kerja lain. Makna mereka dalam soal ibadah, salat qiyam dinilai sebagai satu bentuk menghadap Allah dengan sebenar-benar sifat. Tamim Ad-Dari, dia ada satu pakaian khas yang dia pakai hanya waktu malam, pada malam-malam yang diharapkan dia bertemu dengan malam Al-Qadar. Dan mereka bukan sekadar menghidupkan malam dengan diri mereka sendiri, mereka menghimpunkan seluruh ahli keluarganya, mengambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi menghidupkan malam bersama keluarganya. Maknanya Nabi juga habis rumah, isi rumah untuk salat bersama di malam Ramadan. Sufyan Ats-Tsauri disebut ahabbu ilayya idza dakhala al-ashr al-awakhir an yajtahid an yatahajjada bil-lail wa yajtahidu fihi wa yunhidu ahlahu wa waladahu lis-salah in ataqu dhalika. Dan dia akan kejut ahli keluarga dia dan anak-anak dia yang mampu. Mana anak-anak kita yang mampu? Kalau umur 7 tahun, umur 5 tahun tu, kalau dia pergi iktikaf tidur saja pun tak apa dah. Kalau dia nak gerak dia tu ke mama dia pun payah. Yang mampu, anak-anak kita mungkin umur 12 tahun. Anak kita mungkin umur 15 tahun, 17 tahun. Ajak dia sekali. Okey? Malah inilah daidan, makna kebiasaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Ibrahim bin Waqi', anak kepada Imam Waqi', dia kata apa? Kana abi yusalli, ayahku dulu sembahyang, fala yabqa fi darina ahadun illa salla. Kalau ayah aku bangun sembahyang, tak ada orang dalam rumah kecuali semua bangun sembahyang juga. Ni hebat ni kalau boleh buat macam ni. Dia kata ayah aku bila salat, tak ada orang dalam rumah yang tak bangun salat. Semua akan bangun. Semua akan bangun. Hatta jariyatul lana sauda, sehingga seorang hamba milik kami, perempuan berkulit hitam pun akan bangun untuk salat juga. Pesta ibadah. Talhah bin Masraf atau Musrif ya'muru nisa'ahu, dia suruh isteri-isteri dia, khadam-khadam dia, anak-anak perempuan dia untuk bangun salat. Dan dia pesan, salatlah malam walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Kita pesan ke anak kita, belum bangun sahur akhir Ramadan ni, bangun sahur belum makan, salat dulu 2 rakaat. Paling kurang. Sebab apa? Waktu sahur ni waktu paling istimewa. Bukan waktu untuk makan je. Waktu sahur ni istimewanya waktu tu. Bukan makan tu, makan sahur. Makan sahur ni memang kita bangun nak makan, tapi sebenarnya waktu tu ada benda yang lebih baik daripada makan. Apa dia? Waktu mustajab doa, waktu diterima taubat, waktu diperkenankan hajat. Apa saja yang kita minta dengan Allah Azza wa Jalla waktu sahur. Okey?
Sebagaimana yang saya sebut tadi, mereka ambil peluang dalam salat untuk baca Quran. Ni kadang-kadang Waqi' bin Jarrah dia baca Quran khatam dalam satu malam. Bagaimana dia baca? Allahu ta'ala alam. Kita kira, jangan kira dengan waktu kita. Waktu kita ni kalau baca satu juzuk 20 minit, kalau 1 jam kita dapat 3 juzuk. Nak dapat 30 juzuk 10 jam. 10 jam ni kalau mula pukul berapa? Kalau lepas isyak pukul 9, 10 jam pukul 7 pagi. Maknanya time kita lebih kurang. Tapi mungkin itu waktu yang ada pada kita, sehingga waktu kita mungkin kurang keberkatan. Mereka ni, istimewa mereka ialah keberkatan masa dan ilmu. Kita tak nafikan bahawa mereka ada masa lebih banyak daripada kita. Kita kata ya kita tak ada masa, tapi kalau tengok Facebook, masa kita banyak. Mereka berkat, sehingga dalam perjalanan mereka pergi mana-mana. Kalau Imam Ibnul Qayyim, dia tulis kitab dia dalam Zadul Ma'ad, dalam musafir dia nak pergi ke Mekah, dia tulis siap satu kitab. Hebat ni, tulis kitab dalam musafir. Kita ni baca kitab pun tak habis, so kau tulis dalam musafir. Ni barakatul ilm, barakatul ilm. Baik. Baik, paling-paling saya minta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ajak keluarga kita di akhir Ramadan ni, paling-paling jaga salat paling utama sekali, isyak dalam berjamaah dan subuh dalam berjamaah. Itu sebab dia akan mendapat pahala seperti menghidupkan satu malam. Selain daripada salat dengan imam, salat tarawih sampai dia habis, ditulis baginya pahala mendirikan, menghidupkan sepenuh malam. Allahu Akbar. Baik, yang ketiga lah, saya masuk yang ketiga. Yang ketiga saya nak sebut tentang apa tadi saya kata? Lailatul Qadar. Sikit saja malam Lailatul Qadar. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, semua kita tahu malam ni istimewa. Cuma yang mungkin kita katakan bahawa semangat dan kesungguhan tu kena pupuk dan kena bina. Sebab kalau kita leka, dia tetap akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita tak dapat pun bukan dia yang rugi, kita yang rugi. Sedang Lailatul Qadar ada satu surah khas diturunkan tentangnya, menunjukkan kebesaran dan kemuliaan dia. Dan kalau kita perhatikan, padanya ada beberapa kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Mana satu keistimewaan Lailatul Qadar adalah ia adalah waktu diturunkan Al-Quran. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Okey. Pada ayat ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada fadilat malam Lailatul Qadar, ada fadilat Al-Quran, sebab Quran turun pada malam yang istimewa, dan malam itu istimewa disebabkan turunnya Al-Quran. Dua-dua tu istimewa. Dan yang ketiga, malam tu juga disebut sebagai malam yang fiha yufraqu kullu amrin hakim, malam yang ditentukan takdir manusia. Sebab tu dinamakan sebagai Al-Qadar. Sebab tu dinamakan malam Al-Qadar. Baik. Ada juga kata malam Al-Qadar dinamakan Al-Qadar sebab sempit. Sebahagian daripada makna qadar ialah qadar maknanya sempit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Qadara alaihi rizqahu makna disempitkan rezekinya. Maka qadara alaihi rizqahu maksud sempit. Antara maksud qadar ialah
sempit. Kenapa dinamakan malam Al-Qadar dengan Al-Qadar? Ada kata sebab malam tu bumi sempit kerana banyaknya malaikat yang turun memenuhi bumi untuk merahmati, untuk bawa rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Baik. Yang pertama, fadilat malam Al-Qadar dan fadilat Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa dia malam Al-Qadar? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang menunjukkan kebesaran dan kita tak akan dapat tahu hakikat yang sebenarnya. Berapa banyak kelebihan malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih banyak mana? Dia bukan sama dengan 1000 bulan. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau orang kata saya buat amalan pada hari ini dapat pahala seperti mana melakukan ibadat 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jawapannya tak tepat. Dia bukan sama, dia lebih baik. Lebih banyak mana? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kamu tahu tak? Tak tahu. Kita tak tahu hakikat sebenar, tapi dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik. Banyak mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau orang dapat bonus raya 6 bulan gaji, senyum tak mudah. Tiba-tiba Allah tawarkan bonus lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dia tak ambil juga, rugilah. Okay? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu maka malaikat turun, termasuklah Jibril alaihi salam. Sebab apa? Tanazzalul malaikah warruh. Ruh itu adalah Jibril. Kerana antara nama Jibril ialah Ar-Ruh. Jibril antara nama dia ialah Ar-Ruh. Ada disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Ada disebut dengan Ruhul Qudus. Dan ada disebut sebagai Jibril. Semua ni merujuk kepada malaikat yang sama, iaitu ketua para malaikat, Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruh, termasuklah ketua malaikat. Kalau ketua turun, berapa banyak pengikut dia nak turun? Allahu akbar. Berapa banyak bilangan malaikat? Kita pun tak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada yang tahu tentang malaikat Allah kecuali Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun biidzni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka. Sebab apa Allah izin? Sebab malam tu Allah nak bagi rahmat. Maka malaikat pun pakak turun belakang. Salamun hiya. Sejahteralah pada dia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampailah waktu pagi. Bila sampai waktu pagi, ini juga adalah dalil yang menunjukkan keistimewaan malam-malam Ramadan lebih banyak daripada siang dia. Sebab Allah Ta'ala sebut salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Menunjukkan malam-malam Ramadan lebih baik daripada siang dia. Kalau kita boleh tidur siang, jaga malam, tukar, ubah, alhamdulillah. Malam tak tidur, tidur siang, baik. Sebab apa? Sebab malam Ramadan lebih afdal daripada siang dia. Kalau kita mampu banyak baca Quran, bila kita nak baca? Waktu malam. Bila kita nak qiyam? Waktu malam. Bila kita nak berzikir? Waktu malam. Bila kita nak sedekah? Waktu malam. Waktu malam adalah lebih baik daripada waktu siang di akhir Ramadan. Datang atau di dalam bulan Ramadan, terutama akhir Ramadan. Sebab itu dibandingkan fadilat 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, kelebihan 10 awal Zulhijjah berada pada siangnya dan 10 akhir Ramadan berada pada malamnya. Sebab apa? Dalil dia di situ. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Walaupun begitu, bukanlah siang tu untuk tidur je. Yang kata begitu, ustaz kata gitu, esok saya tidur je lah siang, ustaz.
Jadi ustaz buat hak talaki masjid mustaqim tu tak ada orang tu pasal hari ni pesan tu tidur belakang. Bukan maksud suruh tidur, maksudnya kita nak sebut keutamaan malam. Tapi kalau kita boleh minimalkan waktu tidur kita dalam Ramadan, itu juga adalah yang paling baik. Mana malam mungkin kita tidur 2 jam, pukul 12 sampai pukul 2 kita tidur. Terbangun pukul 2.30 siap-siap, kemudian kita sampailah pagi. Baru sampai subuh kita baca Quran lagi, mungkin kita dapat pula pukul 8 sampai 10, atau kita tidur sekejap 2 jam situ, 2 jam sini. Kemudian kita penuhkan dengan ibadah, maka itu adalah waktu yang ataupun cara yang baik untuk kita mendapatkan kebaikan dalam Ramadan. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu berbuka pun dah dekat. Saya pun dah lebih banyak dah masanya. Asal tadi 6.30 dia janjinya. Tapi lebih. Tak apalah. Mudah-mudahan setiap yang keluar itu dinilai kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan setiap yang mendengar juga dapat pahala insya-Allah, dan kita jadikan dia sebagai motivasi untuk kita menambahkan amal ibadah di akhir-akhir Ramadan ini. Ingat, yang tinggal ini bukan saki baki. Walaupun yang dah pergi itu adalah kebanyakan waktu, yang tinggal bukan saki baki, tetapi yang tinggal adalah intipati. Ini adalah intinya Ramadan. Ini adalah lub keutamaan yang paling istimewa, yang paling baik adalah berada di saat-saat akhir ini. Jadi kalau kita nak ambil hak awal, ambillah. Tapi hak awal tu dia cair. Dia panggil daging tu duk bawah, ambil kuah, tinggal dagingnya. Siapa hak makan last, dia dapat daging banyak. Siapa hak ambil awal, kuah dia banyak. Jadi itu dia panggil analogi ringkas, bukan menunjukkan Ramadan seperti gulai dah, tapi nak sebut bahawa yang tinggal bukan saki baki, yang tinggal adalah intipati. Mudah-mudahan kita merebut intipati Ramadan dengan memperbanyakkan amal di akhir Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.